Bertemu kembali. Saudara, kesejahteraan hidup generasi muda amat penting kerana mereka pewaris masa depan negara. Bagi memastikan kesejahteraan golongan ini berterusan, satu indeks iaitu Indeks Belia Malaysia IBM dibangunkan. Bila pertama kali ia dilaksanakan? Apa objektif utamanya dan banyak lagi yang akan kita bincangkan mengenai IBM. Dan yang pastinya IBM 2015 bakal dirasmikan esok oleh Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin. Dan untuk itu kami bawakan ke studio Dr. Wasita Haji Muhammad Yusof, CEO Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia iaitu IRIS. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama Nasional 1 hari ini. Terima kasih kembali kerana mengundang kami di sini. Ya, baik, Doktor, sebagai pembuka bicara, boleh tak Doktor boleh jelaskan siapakah dan apakah peranan Institute for Youth Research ataupun IRIS dalam pembangunan belia di Malaysia ini? Okey, terima kasih ya. Cik Miza, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia atau lebih dikenali sebagai IRIS ini adalah merupakan sebuah institusi yang diwujudkan khusus untuk mengkaji aliran belia. Maknanya kami menjalankan penyelidikan belia bagi memantapkan usaha-usaha pembangunan belia di bawah Kementerian Pendidikan dan Sukan dan secara amnya usaha kerajaan ini dalam membangunkan belia sebagai satu tanggungjawab nasional. Jadi di bawah fungsi tersebut, selain daripada menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan, kita juga merupakan satu platform untuk menghubungi generasi muda dengan tujuan untuk mengisi keperluan dari segi maklumat dan kepentingan menghubungi mereka bagi memberi gambaran sebenar mengenai persepsi, mengenai pandangan, kebimbangan, keraguan mereka ataupun kegembiraan mereka mengenai sesuatu yang mereka perlukan untuk membangunkan belia yang sejahtera. Dalam konteks tersebut, kita juga melaksanakan aktiviti penerbitan bahan-bahan penyelidikan dan yang paling penting mengadakan program-program sokongan penyelidikan dalam bentuk perbincangan intelektual dengan generasi muda bagi memberi mereka ruang supaya suara mereka didengar dalam cara-cara menerbitkan kembali, membuat penyebarluasan dan memastikan suara mereka sampai kepada pihak kerajaan. Okey, jadi Doktor, apakah Indeks Belia Malaysia 2015 dan keistimewaannya berbanding daripada IBM 2006, 2008 dan juga 2011? Okey. Indeks Belia Malaysia 2015 yang akan kita lancarkan esok, insya-Allah oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan kita, Tuan Khairy Jamaluddin, adalah merupakan terbitan ataupun produk pelaporan kita yang merupakan kali keempat. Jadi kita keluarkan dia sebagai satu tanggungjawab untuk melaporkan mengenai situasi kesejahteraan belia kita dalam 12 domain ataupun 12 perkara yang berkaitan dengan kesejahteraan belia kita. Ia kali keempat kerana asalnya dulu kita mengeluarkan itu terhad kepada 8 domain. Tapi selaras dengan kita punya fungsi iaitu mengkaji aliran perubahan, maka pada tahun 2014 kita telah fokuskan penyelidikan kita. Bermakna kita telah melaksanakan setahun penyelidikan bagi mengeluarkan pelaporan Indeks Belia Malaysia 2015 dalam bentuk 12 pelaporan ini dengan mengambil kira perubahan-perubahan semasa, keperluan dan juga apa yang berada dalam pemikiran belia dan yang penting bagi kita sebagai pembuat keputusan, pihak-pihak yang membuat program bagi memastikan kejayaan tercapai itu untuk mengambil kira pelaporan ini dari sudut pencapaiannya daripada peringkat sangat tidak memuaskan kepada memuaskan. Jadi kita ada 6 skala untuk menentukan setiap satu domain yang akan kita laporkan itu berada pada tahap yang mana bagi menjadi satu tanda aras pengukuran memastikan belia kita sentiasa dipantau setiap 3 tahun sekali untuk melihat perubahan-perubahan kecenderungan bagi kita melonjakkan kesejahteraan mereka ataupun memerhatikan manakah bidang atau domain yang mengalami penurunan. Okey, di sini saya ingin tunjukkan sedikit antara Indeks Belia Malaysia 2015 di mana ada 12 domain dan juga 58 indikator. Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan sedikit mengenai 58 indikator ini sendiri. Oh, okey. 58 indikator itu sebenarnya adalah perkara-perkara ataupun item-item yang kita bangunkan untuk menerangkan sesuatu domain ya. Jadi 12 domain tu saya ambil contoh katalah domain kesihatan ya.
domain kesihatan tu dekat situ kita ada 4 indikator utamanya, ataupun kita mengambil contoh domain bebas daripada tingkah laku devian, yang kita tahu bahawa soal kesejahteraan belia selalu dikaitkan dengan kecenderungan belia untuk sebenarnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan devian, maupun pada masa yang sama kita melihat juga kecenderungan mereka untuk menjaga kesihatan. So dalam bebas daripada tingkah laku devian, kita bangunkan 15 indikator. Bermakna 15 indikator itu diterjemahkan dalam bentuk persoalan yang mana belia itu sendiri menjawab secara jujurnya di mana kedudukan mereka, dan ini akan dianalisa secara terperinci, dan apabila dianalisa secara terperinci bermakna ia akan menjadi satu perkara yang ditentukan average ataupun skor tu diterjemah dalam bentuk skor di mana tingkah laku devian itu berada. Contohnya kalau kita ambil sekarang ni tingkah laku devian dalam kita punya pencapaian prestasi dan sebagainya, itu kesejahteraan dia berada di tahap yang sangat memuaskan. Okay, skor ini menunjukkan apa ya? Sebagai sangat memuaskan, menunjukkan bahawa ramai belia Malaysia sangat berpotensi dari segi dia punya perlakuan yang masih lagi mengikut norma, dan mereka masih lagi banyak bebas daripada tingkah laku devian. Walaupun kita dapati jumlah itu menunjukkan gap yang sangat kecil berhubung dengan mereka tidak terlibat dalam kegiatan devian, tetapi jumlah itu sebenarnya sangat besar kalau kita kari dari segi persampelan kepada populasi belia sebanyak 9 juta hari ini, 15 hingga 30 tahun. Gap itu menunjukkan lebih 2,000 belia kita terlibat dalam kegiatan jenayah, dan ini satu perkara yang harus kita bimbangkan. Jadi kesejahteraan belia itu dilihat dari segi sudut positivitinya berbanding juga dengan pelakon-pelakon devian yang mungkin perlu dilihat sebagai satu aspek untuk mengambil tindakan, program-program yang bersesuaian, polisi selain daripada hanya melihat hukuman ataupun hanya melabelkan mereka sebagai bermasalah tanpa apa-apa penyelesaian. Jadi bila indeks ini diwujudkan, masyarakat akan dapat melihat tahap kesejahteraan itu dari pelbagai sudut, dari segi mereka yang membuat polisi, dari segi membuat mengambil tindakan penghukuman, termasuk kepada program-program intervensi atau program pencegahan bagi kita sentiasa melonjakkan mereka menjadi lebih baik. Jadi jurang itu akan menjadi lebih kecil bagi mereka yang terlibat dengan devian, bahkan potensi itu akan lebih diserlahkan. Okey, jadi sejauh manakah pencapaian IBM setakat ini? Okey, secara keseluruhannya sebenarnya IBM 2015 ini telah menunjukkan satu pencapaian yang sederhana. Okey, daripada 12 domain itu sebenarnya range daripada sangat tidak memuaskan kepada sangat memuaskan itu kita alhamdulillah ya, sebab dalam range itu 7 daripada yang sederhana itu adalah domain-domain yang dapat menunjukkan walaupun sederhana tetapi dia mencapai skor 70 lebih ke atas tu. Dia sederhana sebab yang menunjukkan skor yang sangat memuaskan tu sebenarnya sangat tinggi, 85 ke atas. Jadi 70 ke atas tu menunjukkan walaupun sederhana, dia 7 perkara yang berkait dengan domain potensi diri, domain dari segi identiti diri yang menunjukkan mereka punya semangat perpaduan, patriotism, kesukarelaan. Tetapi kita harus berbangga bahawa kalau yang memuaskan tu kita masih lagi melihat bahawa domain hubungan sosial yang menunjukkan generasi muda kita walaupun dari segi ketembusan medianya itu sederhana, tapi kita adalah di antara generasi muda yang sekarang ni sangat-sangat obses kepada social media, dan research menunjukkan hampir 100% generasi muda kita memiliki smartphone. Jadi ini sudah menunjukkan satu petanda bahawa walaupun mereka sangat obses kepada perkara yang berkaitan dengan gadget, tetapi hubungan sosial masih menunjukkan tahap memuaskan. Ya, maknanya dari segi hubungan sosial ni kita masih melihat skor hampir kepada 80, tinggi ya. Dan ini boleh kita kaitkan juga bahawa sedangkan dari segi bebas daripada jenayah itu pun telah menunjukkan sangat memuaskan. So kalau kita pergi kepada kepada domain yang kita lihat apa yang kita katakan tidak memuaskan ya, seperti domain pendidikan, domain keselamatan, domain kesejahteraan ekonomi dan domain politik ya. Walaupun dia belum sampai ke tahap yang sederhana, iaitu dia masih tidak memuaskan. Domain-domain ini merupakan situasi kesejahteraan baru yang kita beri perhatian bermula pada domain tahun ini, bermula kepada tahun inilah ya.
dan ini akan kita pantau bersesuaian dengan kecenderungan belia kita sejak akhir ini kepada dia punya kecenderungan kepada untuk mengambil tahu soal keselamatan, soal politik semasa misalnya, dan yang paling penting pendidikan pendidikan di sini kalau kita lihat indikatornya bukan kepada mengatakan bahawa dari segi pendidikan tu belia kita masih pencapaian akademik tidak memuaskan, tapi kalau dilihat dari segi apa yang kita lihat di sini adalah pertanyaan-pertanyaan atau indikator yang belia sendiri sebenarnya secara terus terang menyatakan bahawa peluang untuk mereka pergi kepada pelajaran masih lagi perlu diperbaiki kerana akses kepada pendidikan masih ada lagi ramai belia kita yang sebenarnya tidak berada dalam sistem pendidikan oleh kerana tekanan kehidupan yang ada. Jadi dan ini boleh diselaraskan dengan hari baru-baru ni kan keadaan kajian menunjukkan bahawa tentang tahap kesihatan mental kan kita ada banyak kita yang sekarang ni tidak memuaskan kerana tekanan mental merupakan satu daripada penyakit terkini kemurungan yang kemurungan itu kenapa dia menyumbang kepada satu perkara yang penting sebagai indikator dalam tahap kesihatan kerana kemurungan berkait dengan darjah tekanan mereka dan dikaitkan juga dengan perasaan kebimbangan mereka tentang sesuatu yang melanda kehidupan kita. Dan memang kita agak impress juga sebab kajian-kajian dilaksanakan oleh IRIS sejak ke belakang ini menunjukkan bahawa belia kita sebenarnya sangat tertekan apabila mereka tidak berada dalam sistem pendidikan. Walaupun kadang-kadang kita melihat kenapa mereka sebenarnya macam seronok aja bekerja lebih muda, tak pergi menyambung pelajaran, tapi kita perlu kaji bahawa perkara-perkara berkaitan dengan latar belakang sosioekonomik belia kita ni masih perlu diperhatikan. Ini amat selaras dengan domen kesejahteraan ekonomi yang masih menunjukkan lemah. Sedangkan hari ini belia kita sangat-sangat merupakan belia yang dekat kepada teknologi. Mereka sangat sukakan untuk pendidikan. Pada masa yang sama belia kita sebenarnya sangat-sangat bijak Dia bijak dan mereka bersedia bila-bila masa saja untuk pergi ke luar negara, untuk berhijrah. Ini satu petanda dalam survey kita juga menunjukkan kalau mereka memang ada keberanian sangat-sangat tinggi dia punya jati diri dan kemahuan dia untuk keluar negara, kita kena lihat bahawa kemungkinan kita akan menghadapi potensi belia-belia kita banyak keluar negara untuk menyumbangkan tenaga mereka di luar. Jadi perkara-perkara berkaitan kesejahteraan ini adalah 12 domen ini adalah perkara yang kita bincangkan bersama dengan pakar-pakar pembangunan belia yang sebenarnya seramai 10 orang terlibat dalam kajian ini, kemudian menghasilkan indeks ini bersama dengan penyelidik-penyelidik IRIS. Kita bentuk ini supaya data-data yang kita hasilkan secara primary ini sebenarnya data-data yang bersama mengesahkan data sekunder dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan mengenai tahap kesihatan, data mengenai pelibatan belia dalam jenayah oleh PDRM, pelibatan dalam dadah oleh AADK dan banyak lagi agensi seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia tentang kecenderungan belia kita kepada gadget dan sebagainya. Okey, baik, besok dikabarkan oleh doktor tadi Majlis Pelancaran IBM 2015 pada pukul 12.30 hingga 1 petang. Ya. Jadi bermula 12 hari oleh Yang Berhormat Tuan Khairu Jamaluddin. Okay, jadi apakah antara pengisian selain pelancaran IBM 2015 antara pengisian yang bakal dilancarkan besok? Okey, pelancaran besok dia berlangsung di Menara KBS. Antara pengisiannya yang saya kira pihak orang-orang boleh terlibat atau ingin meluangkan masa untuk datang ke Menara KBS esok adalah dari segi kita mengedarkan naskah percuma untuk indeks belia Malaysia ni. Ini antara kita naskah yang bakal diedarkan besok. Dalam bentuk buku dan juga ringkasan eksekutifnya kita akan edarkan kepada publik sebab bila publik menghubungi IRIS nanti untuk mendapatkan naskah, kita sebenarnya ada kita charge, kita tidak bagi percuma, tapi masa pelancaran esok kita akan beri publik percuma pada ini, dan pada masa yang sama kita mengadakan ala town hall di Menara KBS untuk mereka melihat sendiri dapatan indeks dan pergi kepada kaunter tableau kita untuk melihat secara detailnya indikator-indikator yang menyumbang kepada kenapa skor kita dari segi beberapa domen berada tahap sederhana dan ada tahap memuaskan. Sebab domen seperti bebas daripada tingkah laku devian ni dia memang menunjukkan tahap yang
sangat memuaskan, menunjukkan belia kita masih ramai yang tidak ataupun bebas terlibat daripada 15 indikator. Jadi bagi orang awam yang nak tahu apa dia 15 indikator tu, bolehlah datang menghubungi Menara KBS ataupun datang esok pelancaran tu. Saya suggest mula daripada pukul 11 pagi tu, pukul 12 kita akan lancarkan. Dan pada hari itu juga yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan akan memberi pengiktirafan kepada pakar-pakar atau pihak akademik dan mereka-mereka yang memang kita hubungi dalam menghasilkan indeks ini untuk diberi pengiktirafan. Okay. Baik, sekiranya mereka tidak dapat hadir ke pelancaran besok, jadi bagaimanakah mereka boleh mendapatkan produk IBM ni? Okey, kita boleh menghubungi mereka di talian IRIS lah. Talian IRIS dan juga menghubungi www.iris.gov.my. Di situ diberikan maklumat dan kalau menghubungi utusan online, so ada beberapa maklumat untuk penerangan awal mengenai indeks ini diterangkan secara online, hasil kerjasama utusan online untuk publik untuk pergi untuk mendapatkan maklumat awal. Jadi kalau mereka nakkan bahan tu dulu peringkat awal ni, boleh datang ke majlis pelancaran kita lah, kita jemput publik untuk bersama-sama Yang Berhormat Tuan Khairy Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan, untuk bersama-sama melancarkan indeks Belia Malaysia 2015 yang akan pertama kali kita keluarkan sejak penyelidikan itu berjalan setahun lamanya. Dan boleh melihat lain-lain produk IRIS kerana IRIS mengeluarkan jurnal-jurnalnya. Baru-baru ni kita juga terlibat dalam penerbitan jurnal berimpak tinggi. Jadi IRIS juga merupakan pengeluar kepada jurnal pembangunan belia yang diiktiraf, di mana dalam jurnal tu dihimpunkan kajian-kajian, semua kajian yang memang berkaitan belia dalam pelbagai bidang perubahan, aliran dan juga penemuan. Jadi saya galakkanlah untuk datang supaya publik akan dapat penilaian bukan saja mengenai IRIS, tetapi yang paling penting mempunyai akses kepada perkara yang sangat penting dan dekat di hati kita, iaitu golongan belia kita, kerana mereka lah sebenarnya yang sebenarnya menyumbang dan juga bukan saja menyumbang tetapi merupakan faktor keriangan, kebimbangan rakyat Malaysia dari segi pembangunan apa yang mereka sumbangkan hari ini. Okey, baiklah, nampaknya ini saja waktu kita ada untuk bersama dengan Dr. Washita Haji Muhammad Yusof, iaitu CEO Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS, bersempena dengan majlis pelancaran IBM 2015 yang bakal dilancarkan besok, Doktor? Okey, baiklah saudara, kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali sejurus lepas ini.